Tuan dan puan hadirin dan hadirat sekalian. Jadi saya kira tajuk yang saya pilih untuk tazkirah pada malam ini ialah tanggungjawab Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang bermaksud, tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu semata-mata untuk mengabdikan diri kepadaku. Menerusi ayat ini memberi kita kefahaman bahawa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini bukanlah cuma-cuma ataupun bukanlah sia-sia, tetapi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Dalam perkataan yang lain, mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ajaklah manusia kepada kebaikan dan cegahlah manusia kepada kejahatan, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini menerangkan kepada kita bahawa tugas kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini ada dua. Yang pertama, menyeru manusia kepada kebaikan ataupun dakwah. Dan yang kedua, mencegah daripada melakukan kemungkaran-kemungkaran. Dan barulah kamu dikira sebagai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan hadirin dan hadirat sekalian, setiap hari kita bangun tidur, kita pergi kerja, kita balik ke rumah bersama anak isteri, dan adakah itu sahaja tugas kita? Sebaliknya, hendaklah kita memahami bahawa tugas kita lebih besar daripada itu, iaitu berdakwah kepada agama Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang bermaksud, serulah kepada agama Tuhanmu dengan jalan yang bijaksana dan hikmah, serta dengan contoh tauladan yang baik. Dan sekiranya perlu kamu berbahaslah dengan yang baik juga. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, tugas dakwah ini adalah tugas kita. Sesibuk mana pun tugas kita di tempat kerja, janganlah kita lupakan dakwah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Apa yang paling penting sekali ialah kita harus berdakwah kepada diri sendiri dan juga ahli keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dalam ayat ini menerangkan kepada kita, Allah memerintahkan supaya kita menjaga diri kita terlebih dahulu, kemudian ahli keluarga kita, daripada perkara-perkara yang boleh memasukkan kita ke dalam api neraka. Dan kemudian daripada setiap keluarga itu, dia akan membentuk satu komuniti. Daripada komuniti akan membentuk satu masyarakat, dan masyarakat akan membentuk sebuah negara. Tuan-tuan dan puan hadirin dan hadirat sekalian, sebagai hamba Allah yang dijadikan di atas muka bumi ini, adalah kita sedar bahawa kita hidup di dunia ini adalah bersifat sementara, dan segala apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Justru itu, hendaklah kita sentiasa bermuhasabah terhadap diri kita. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pada setiap malam dia akan bermuhasabah diri dia, dan dia akan menangis teresak-esak pada sebelah malamnya sebelum beliau tidur. Ini kerana beliau mengenangkan segala kesalahan, kesilapan yang beliau lakukan sepanjang hari. Itu Sayyidina Ali, tuan-tuan, orang yang sudah dijamin sebagai ahli syurga. Apatah lagi kita manusia biasa. Adakah kita ada mencontohi Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Maka sebagai ibrah dan pengajaran,
maka haruslah kita menjadikan diri Rasulullah SAW itu dan para sahabatnya sebagai ikutan. Ya, sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, ya, dan pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh teladan. Ada contoh teladan dan ikutan yang baik bagi diri kamu. Saudara, menjadikan diri Rasulullah SAW sebagai ikutan adalah tuntutan agama. Kerana Rasulullah SAW amat mencintai umatnya, dan ketika beliau hampir wafat, beliau sentiasa menyebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Di atas kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka hendaklah kita mentaati perintah Allah dan menuruti segala apa yang telah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa dan tidak kurang daripada itu, kita diajar oleh para ulama dan dituntut oleh agama kita Islam untuk sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapat syafaatul kubra di yaumul akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sekiranya kamu berselawat kepada Nabi sekali, maka Allah dan para malaikatnya akan berselawat kepada kamu 10 kali. Dalam perkataan yang lain, Allah dan malaikatnya akan mendoakan kita, akan memberikan rahmat kepada kita sepanjang masa. Dalam musim Qawi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana dengan berselawat tadi, insya-Allah kita akan sentiasa mendapat doa Allah sepanjang hari. Ketika kita memandu, perbanyakkan selawat. Ketika kita berada di mana-mana saja, perbanyakkan selawat. Insya-Allah apabila kita mendapat doa Allah, ya, sepanjang hari, kalau sekali dapat 10 doa daripada Allah Ta'ala, bayangkan kalau kita berselawat 100 kali, kita mendapat beribu-ribu doa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah tentulah kita dalam keadaan selamat, insya-Allah. Bukan saja diri kita selamat, tetapi ahli keluarga kita juga insya-Allah akan selamat. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qasas yang berbunyi, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang bermaksud, carilah kebahagiaan akhirat, yakni carilah akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Bermaksud, Islam menyuruh kita keseimbangan dalam kita mengejar akhirat, tetapi kita tidak lupa bahagian kita di dunia. Ya, itu tidak menjadi kesalahan kepada diri kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah kamu kebaikan, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kamu. Saudara, dalam ayat ini menerangkan kepada kita, Allah menyuruh kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada diri kita. Walaupun kita ini selalu menderhakainya, selalu membuat dosa, selalu membuat kesalahan, tetapi Allah tetap memberi kebaikan kepada kita. Diberinya kita rezeki, diberinya kita kesihatan, diberinya kita keselamatan, maka kenangkanlah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi orang insaf dan bertaubat. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu membuat kerosakan di atas muka bumi ini, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerosakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, janganlah kita membuat kerosakan di atas muka bumi ini dengan melakukan dosa dan maksiat. Kerana dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan itu tadi telah menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendatangkan balanya kepada kita.
Kita tidak tahu adakah dengan penyakit COVID yang melanda dunia hari ini, yang melanda negara kita hari ini adalah disebabkan mungkin dosa-dosa kita yang banyak. Kita tidak menjalankan perintah Allah, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia kepada kejahatan. Saudara, hari ini kalau kita lihat di kawasan kita, berapa banyak pusat-pusat hiburan, berapa banyak rumah-rumah urut, itu juga di bandar-bandar besar. Adakah kita berusaha untuk menutupnya? Itulah satu persoalan yang saya lemparkan kepada kita semua. Kita sibuk dengan amalan kita diri sendiri, padahal kita tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang, sekiranya kita lalai daripada menunaikan tanggungjawab ini, Allah akan menimpakan bala bencana kepada kita. Kerana bala bencana itu bukan sekadar ditimpakan kepada orang-orang yang berdosa, tetapi juga orang-orang yang baik. Tidak kiralah ulama, ustaz, tuan qadi, tuan guru, semua sekali akan ditimpa bencana dan bala oleh Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan, dalam hadis yang dicatatkan dalam kitab Tabligh karangan Maulana Zakaria, ada menyebut, jaga-jagalah kamu. Nabi menyebutkan, jaga-jagalah kamu jangan sampai keburukan itu melebihi kebaikan. Maksudnya, melebihi kebaikan bermaksud andai kata keburukan itu 51% dan kebaikan itu 49%. Hanya berlebihan mungkin 1-2% saja, maka akan datanglah bala Allah menimpa diri kamu. Hari ini mungkin di Sungai Besar, di Sabak Bernam, alhamdulillah, keburukan itu mungkin bawah lagi, mungkin kebaikan 60% dan keburukan itu mungkin 40%. Tetapi kalau kita tidak ada usaha pencegahan, masyarakat kita lalai daripada menunaikan tanggungjawab, kita bimbang. Lama kelamaan peratusan keburukan itu akan meningkat tanpa kita sedari, dan akhirnya tiba-tiba datanglah tsunami, datanglah gempa bumi sebagaimana yang berlaku di Aceh. Mereka tidak sedar, sedangkan di Aceh itu adalah serambi Mekah di Indonesia. Itu juga apa yang berlaku di Kelantan satu ketika dahulu, sedangkan di Kelantan itu juga adalah serambi Mekah. Tuan-tuan, kita sibuk dengan ibadah untuk diri kita sendiri, kita sibuk dengan hanya mengimarahkan masjid dan surau, tetapi kita tidak keluar daripada masjid dan surau untuk membawa jemaah kita ke dalam masyarakat, untuk menyeru kepada dakwah dan mencegah kepada kemungkaran. Tuan-tuan dan puan hadirin dan hadirat sekalian, tazkirah maksudnya memberi peringatan. Justru itu saya memberi peringatan kepada diri saya sendiri dan juga saudara-saudara, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan masa, bahawa kita sentiasa di dalam kerugian, always dalam kerugian, kecuali dua, iaitu orang-orang yang beriman, yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Para sahabat Nabi satu ketika mereka masih hidup, mereka sentiasa berpesan-pesan dan bertanya khabar tentang keimanan masing-masing. Mereka bertanya, wahai Umar, bagaimana iman kamu hari ini? Wahai Ali, adakah iman kamu hari ini meningkat atau menurun? Mereka sentiasa bertanya. Tetapi kita pada hari ini, adakah kita bertanya? Yang kita tanya ialah tentang bagaimana anak pinak kamu, bagaimana rumah kamu, kereta kamu bertambah ke tidak, bendang kamu, kebun kamu. Itu yang kita tanya, termasuklah diri saya. Sebaliknya para sahabat, dia tidak demikian. Apa yang mereka tanya tentang keimanan,
Bagaimana ibadah solat kamu meningkat ke kurang? Kamu sembahyang awal ke pada hari ini, ke sembahyang lewat ke hari ini? Dapatkah kamu berjamaah pada hari ini? Itulah yang ditanyakan oleh para sahabat sesama mereka. Dan mudah-mudahan kita dapat mencontohi Rasulullah SAW dan juga para sahabat, demi berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dalam kesabaran. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah SWT, hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini hanyalah seketika. Umur kita kalau sampai 63 tahun pun alhamdulillah. Tetapi banyak juga orang-orang yang meninggal lebih awal daripada itu. Ada yang meninggal umur 50-an, 40-an, bahkan ada yang meninggal ketika remaja dan kanak-kanak lagi. Hari ini alhamdulillah kita masih bernyawa. Tetapi esok hari belum tentu lagi. Ada orang yang baru bangun tidur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah pun pergi menemui Tuhannya. Jadi sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, bekerjalah kamu, sebagaimana kamu akan hidup selama 1000 tahun, dan beramal ibadahlah kamu bersungguh-sungguh seolah-olah kamu akan mati esok hari. Jadi pada malam ini kita ada masa lebih kurang berapa jam, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan yang nasuha, dengan taubatan yang sebenar-benar. Semoga segala dosa yang kita lakukan sebelum ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena esok belum tentu lagi hari untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah ialah beristighfar. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa allazi la ilaha illa allazi la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyaklah istighfar, kerana Rasulullah SAW sendiri tidak kurang 100 kali beristighfar dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beristighfar akan banyak kelebihan. Bukan saja diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mendapat kelebihan-kelebihannya lain, seperti dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, diberikan keselamatan dalam kehidupannya, dan lain lagi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, sebagai manusia, kita tidak lari daripada melakukan salah dan silap. Oleh kerana itu, saya berpesan untuk diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, supaya kita mencintailah kebaikan dan menjauhilah segala keburukan. Sifat-sifat mazmumah, mahmudah dan mazmumah, adalah sifat-sifat yang terpuji dan tercela. Sifat-sifat yang terpuji seperti mengeratkan silaturahim, seperti menghormati sesama jiran, tetangga, mengasihi orang-orang tua. Itulah amalan-amalan mahmudah. Tetapi sifat-sifat mazmumah, ataupun sifat-sifat yang tercela itu haruslah kita jauhi. Kerana sifat-sifat yang buruk itu seperti dengki berdengki, berhasad dengki. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la tabaghadu, la tahasadu, la tadabaru wa kunu ibadallah ihwana. Janganlah kamu benci-membenci, janganlah kamu berhasad dengki, janganlah kamu bermasa muka, wa kunu ibadallah. Sebaliknya, hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Sifat-sifat mazmumah ini adalah sifat-sifat yang tercela, yang merupakan sifat-sifat daripada iblis dan syaitan, yang menjadi satu senjata kepada mereka untuk merosakkan diri kita dan menjadikan diri kita sahabat kepada iblis dan syaitan, agar kita sama-sama terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Menyadari hakikat tersebut, maka hendaklah kita sentiasa berwaspada, kerana syaitan itu akan merosakkan diri kita, akan berusaha untuk menjahanamkan diri kita sentiasa, setiap waktu dan saat. Bahkan dikisahkan Barsisa
seorang abid yang begitu hebat, yang beribadah kepada Allah SWT juga akhirnya tewas, ya, diperdayakan oleh iblis dan syaitan. Ya. Apatah lagi kita manusia biasa, orang awam, sudah tentulah kita juga akan digoda oleh iblis dan syaitan untuk bersama-sama menjadi teman yang dalam api neraka. Saudara dan saudara sekalian, dalam surah Yasin Allah menyebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia, yakni syaitan, adalah musuh yang nyata bagi diri kamu. Maka ambillah syaitan itu sebagai musuh, musuh yang nyata, musuh yang terang bagi diri kamu. Dan oleh kerana itu pastikan diri kita, kaum keluarga kita, anak isteri kita selamat daripada tipu dari syaitan macam. Pastikanlah anak isteri kita sentiasa mematuhi perintah Allah, dengan mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam, dengan menutup aurat, dengan mengerjakan segala perintah-perintah yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, kita ini sebagai manusia biasa, kita seringkali lupa, seringkali alpa. Sebab itulah kita perlu saling mengingatkan sesama kita. Encik Fadil mengingatkan diri saya pula mungkin memerlukan ingatan daripada isteri, anak-anak dan teman-teman. Inilah namanya tanda kasih sayang. Kerana kita semua dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW bahawa semua umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang tidak hendak. Bermakna insya-Allah segala penduduk di Sungai Besar ini akan masuk syurga kecuali yang tidak hendak, kecuali yang tidak mahu. Siapakah yang tidak mahu itu? Iaitu mereka terus menerus kekal dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah SWT dalam Al-Quran, wallazina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh itu, yang mengerjakan kebaikan-kebaikan, ulaika ashabul jannah, mereka itu semua akan dimasukkan ke dalam syurga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga kepada dua mereka, iaitu yang pertama orang yang beriman, yakni insya-Allah kita semua. Kerana orang yang beriman itu orang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah, dan orang yang melakukan wa'amilus solihat, orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Kalau kita tidak mampu menjadi seorang hafiz Quran, tidak mengapa. Kalau kita tidak mampu menjadi ulama atau ustaz, tidak mengapa. Kalau kita tidak mampu menjadi imam, tidak mengapa. Kalau kita tidak mampu menjadi seorang dermawan, tidak mengapa. Kalau kita tidak mampu menjadi orang yang selalu membaca Quran, tidak mengapa. Yang penting Allah memberi satu jalan yang lain. Kerana jalan-jalan untuk memasuki surga itu banyak. Ada jalan sebagai orang yang selalu membaca Quran, ada jalan orang yang suka bersedekah, ada jalan orang yang sering pergi berjemaah, tetapi paling kurang jadilah orang yang baik. Satu hari Nabi Muhammad SAW ketika berada di masjid bersama para sahabat, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, mahukah aku beritahu pada kamu tentang orang yang akan masuk syurga? Sudah tentu sahabat-sahabat mengatakan, mahu ya Rasulullah, insya-Allah sebentar lagi dia akan datang. Maka tertunggu-tunggulah para sahabat, siapakah manusia yang dikatakan menjadi ahli syurga itu yang akan datang ke dalam masjid untuk berjamaah. Kemudian Nabi menunjukkan seorang pemuda, itulah dia, ahli syurga. Alangkah takjubnya para sahabat melihatkan orang yang sudah diiktiraf oleh Nabi bahawa dia akan masuk syurga, sedangkan kita semua belum ada jaminan. Maka besok malam, 2 malam, 3 malam, Nabi mengulangi ucapan baginda, itulah pemuda al-syurga. Lantas 2 orang sahabat ini rasa ingin tahu,
apakah rahsia pemuda tadi sehingga Nabi mengatakan bahawa dia ni ahli syurga? Ya, kerana para sahabat ini hidupnya ingin berlumba-lumba, ya, untuk mempertingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan dia ingin tahu, adakah pemuda tadi seorang yang hebat dalam ibadah? Mungkin seorang yang berqiyamul lail, mungkin seorang yang bangun malam, bertahajud dan sebagainya. Lalu kedua orang sahabat Nabi ini menyamar. Dia menyamar sebagai seorang musafir. Lalu pergilah kedua orang sahabat Nabi ini ke rumah pemuda tadi dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maka pemuda tadi membuka pintu dan melihat dua orang musafir. Maka setelah menerangkan hajat, mengatakan bahawa mereka ini musafir dan terputus dalam perjalanan dan ingin menumpang rehat, maka pemuda tadi pun bersenang hati untuk menerima dua orang tetamu untuk tinggal di rumahnya untuk kadar sementara. Selama 3 malam, dua orang sahabat Nabi ini tidur di rumah pemuda tadi. Mereka cuba mengintai-intai, apakah amalan pemuda tadi di rumah? Adakah ada sesuatu yang istimewa? Sehingga kan Nabi Muhammad mengatakan bahawa pemuda ini adalah ahli syurga. Tapi malangnya, sepanjang 3 malam yang mereka lihat pemuda tadi hanyalah beramal ibadah seperti biasa. Tidak lebih dan tidak kurang, hanya sekadar menunaikan sembahyang fardu, kemudian mungkin sekadar berzikir lepas sembahyang, zikir-zikir biasa, ya, tidak lebih. Maka sepanjang 3 malam mereka tidak menemui satu amalan yang hebat. Dan apabila dua orang sahabat tadi ingin kembali, ingin pulang ke rumah kerana sudah 3 malam menumpang sebagai adabnya orang yang musafir, maka tidak tertahan dalam hati, dalam jiwa dua orang sahabat tadi untuk meluahkan. Akhirnya mereka meluahkan dan ingin bertanya, sebenarnya wahai pemuda, kami ini sahabat Nabi Muhammad SAW, dan kami sebenarnya hanya menyamar kerana engkau telah dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli syurga, dan kami ingin tahu apakah amalan kamu. Maka pemuda tadi apabila mendengar sahabat-sahabat Nabi mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan bahawa dia ahli syurga, maka dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah SWT kerana daripada mulut Nabi sendiri mengatakan dia sebagai ahli syurga, sedangkan dia pun tidak tahu. Tetapi dia menjawab, wahai sahabat Nabi, sebenarnya aku ini apa yang kau lihat sepanjang 3 malam, begitulah. Aku ni tidak ada sesuatu pun yang istimewa. Aku ini tidak pun ada sesuatu kelebihan seperti orang lain yang mungkin bangun malam, qiyamul lail, mengaji Quran, hafiz Quran, ilmunya tinggi dan sebagainya. Aku ni orang biasa saja. Tetapi mungkin aku ini, ya, tidak pernah mengganggu orang lain. Aku tidak pernah berdengki khianat. Aku tidak pernah rasa cemburu. Aku tidak pernah mengganggu orang lain. Jadi maknanya, fahamlah sahabat Nabi bahawa pemuda ini adalah orang biasa yang amalannya hanyalah orang-orang baik, yang tidak suka mengganggu orang lain, tetapi dia menjadi orang-orang baik sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, wallazina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, yang menjadi orang-orang baik. Ulaika ashabul jannah, mereka itu akan masuk syurga. Hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya. Saudara, memadailah kita menjadi orang-orang yang baik, ya, tidak mengganggu orang lain, tidak cemburu, tidak dengki, tidak dengki khianat. Memadailah, ya, insya-Allah dengan kita menjadi orang-orang yang baik tadi, sudah cukup untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi mengatakan, semua umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang tidak mahu. Insya-Allah dengan perasaan kasih sayang kita melihat, ya, dengan kebaikan-kebaikan, ya, di luar sana, semua sahabat-sahabat kita akan masuk syurga bersama-sama. Ya, saling bantu membantulah sesama kita.
Mudah-mudahan kerana syurga Allah itu sangat luas. Ya, sangat luas. Dan kalau kita masuk sendiri-sendiri pun sudah tentu tidak seronok. Ya, kalau tidak bersama teman-teman kita, rakan-rakan kita, saudara mara kita. Jadi saya kira setakat ini dululah tazkirah ringkas yang dapat saya sampaikan. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk, kesilapan, kelemahan itu datangnya daripada diri saya.